Air Hitam, Pulau Pinang. Di rumah pangsa inilah Muhammad Zamri Ahmad, 53 tahun, tinggal bersama isterinya Nur Syafinas Muhammad, 41 tahun. Kebahagiaan hidup mereka direntap begitu sahaja setelah Muhammad Zamri disahkan menghidap bara hidung. Saya rasa sedih jugalah. Tapi saya ingat kuasa Allah Ta'ala. Ya. Saya tak ingat itu semua. Jadi saya fikir, saya teruskan hidup. Kalau dia nak hidup, semua kuasa dia. Jadi saya buat tak kisah. Saya ikut juga program. Pergi cek. Pergi buat demo radioterapi. Pasangan ini mempunyai seorang anak perempuan berusia 20 tahun dan baru saja mendapat pekerjaan di Bayan Baru Pulau Pinang. Satu-satunya harapan untuk membela nasib mereka sekeluarga. Sebelum ni abang kerja security, dia jaga sekolah menengah. Selepas dia dapat tahu dia kena kanser, baru dia start berhenti tahun lalu. Lepas tu dah buat rawatan apa semua tu, dia dah tak boleh nak bekerja dah sekarang ni lah. Penerimaan sekeluarga tu memang rasa sedih lah kan, tapi dah buat macam kena terima jugalah kan. Hakikat tu dah Allah dah bagi kan. Kami pun reda lah, kami memang rasa sedih lah sebagai seorang isteri kan. Tapi kok kena kuat juga semangat lah, sebab nak bagi dia semangat untuk dia pun nak teruskan hidup apa semua kan. Setelah menjalani beberapa rawatan bagi merawat barah karsinoma nasofaring NPC, Muhammad Zamri mengalami pelbagai kesan sampingan seperti hilang selera makan dan sukar untuk menelan. Dia hanya makan bubur dan minum susu untuk kekal bertenaga. Saya tahu saya sakit bulan 11. Saya kejar-kejar saya pun tak tahu. Habis saya dah tengok ada bengkak. Jadi saya pun risau apa ni. Makin lama duk membesar. Bengkak pada leher ni untuk orang dewasa, antara sebab yang kita harus siasat ialah kanser belakang hidung. Keluarga saya tolong saya bawa pergi IPPT, dia pun cek doktor. Jadi apabila beliau datang dalam keadaan tersebut, saya terus melakukan pemeriksaan pada leher dan terus melakukan pemeriksaan endoskopi pada hidung, dan seperti yang saya jangka, memang ada ketumbuhan pada bahagian belakang hidung ataupun nasopharynx. Mula dia pun tak tahu, dia cek baru dia tahu kata saya ada kanser tahap 4. Untuk kanser belakang hidung ataupun nasopharyngeal carcinoma, rawatan utamanya adalah radioterapi. Kanser ini adalah antara beberapa kanser yang tidak memerlukan rawatan pembedahan, dan rawatan radioterapi biasanya mampu memberikan kesembuhan dengan tahap lebih kurang 80 ke 85%. Mana tahap kesembuhan yang agak baik berbanding dengan mana-mana kanser yang lain. Lalu ni dah hampir 4 ke 6 bulan perawatan. Dia macam mana? Makan semua okey? Makan boleh, tapi benda lembut-lembut. Lembut-lembut saja. Muai semua boleh lah? Asyik tak cuba lagi lah. Waktu makan tu okey ke? Menelan sakit. Bila telan sakit? Bila telan saja sakit? Kalau minum air sakit juga ke? Minum air pun sakit. Tapi minum 2-3 kali, ya okey sikit lah. Okey. Ya boleh. Bila tidur, bernafas okey? Tak ada bunyi? Belakang sakit. Bila belakang sakit? Belakang. Rawatan yang dia buat radioterapi dengan kemo. Kemo dia buat 5 kali, radioterapi 35 kali. Kesan dia jadi tak larat, dia jadi letih, dia tak boleh makan, dia kena makan benda-benda yang lembut. Sebelum ni dia ada pakai tiup. Sebelum ini, Muhammad Zamri pernah dimasukkan ke Hospital Pulau Pinang selama 2 minggu dan keadaannya agak tenat. Kuasa Yang Maha Esa, bapa ini beransur sembuh dan kini hanya perlu menjalani pemeriksaan hospital setiap bulan. Okay, hari ini saya akan teropong macam biasa. Kita teropong tengok dalam hidung, tengok tempat kanser tu, paut dia macam mana, ataupun kalau ada masalah bau. Kemudian saya nak teropong guna teropong yang lebih panjang sikit, nak tengok dekat hongkong tekak lah. Sebab telan duk sakit lagi kan. Kita akan tengok dua tempat ni, nak tengok apa situasi terkini lah. Muhammad Zamri merasa bertuah kerana mempunyai adik-beradik yang berhati mulia, sanggup menanggung perbelanjaan kos rawatan hospital asalkan darah daging mereka sembuh seperti sedia kala. Menurut doktor, perkembangan kesihatan Muhammad Zamri semakin pulih sekiranya dia terus menjalani rawatan. Dia perlu menjalani beberapa ujian
sebelum disahkan bebas bara. Dia ada juga dimasukkan ke Hospital Pulau Pinang. Dia nazak lah masa tu kan. Lepas tu sekarang ni keadaan dia kira okey lah sikit lah daripada hari tu berbanding kan. Teropong yang kedua, yang panjang tu, kita tengok sampai ke Kongkong. Peti Sora tu kita dapat tengok lah tadi lah. Peti Sora, tempat makan. Makan sekarang ni masih lagi tak dapat makan makanan yang keras sebab kesan sampingan radioterapi masih ada. Dia nak bagi latih balik otot makan. Jadi akan makan perlahan-lahan, tambah lagi bilangan. Dulu pun dia dah ada perubahan daripada ayak saja. Setelah ni dah boleh makan muai kan. Otot menelan tu bagi kuat balik. Sebab kita target kita ni memang nak boleh makan nasi macam biasa. Tapi otot kita ni sebab lama itu sakit dengan kesan rawatan. Jadi dia agak susah sikit nak mula makan balik. Jadi kita kena cuba lagi. Pihak hospital turut berkesempatan menyampaikan sumbangan kepada keluarga ini. Mudah-mudahan dapat mengurangkan bebanan mereka. Cek baru dia tahu kata saya ada kanser tahap 4. Macam kena terima jugalah kan. Hakikat tu dah Allah dah bagi kan. Kami pun reda lah. Kami memang rasa sedih lah sebagai seorang isteri kan. Tapi kau kena kuat juga semangat lah. Sebab nak bagi dia semangat untuk dia pun nak teruskan hidup apa semua kan. Setiap insan pastinya diuji dengan pelbagai dugaan hidup. Begitu juga Nur Syafinas yang kini harus menggalas tugas sebagai ketua keluarga selepas suaminya disahkan menghidap bara. Kau kena terpaksa lah kena keluar untuk ni lah, untuk bekerja apa semua tu nak ni lah, nak hidup, nak makan apa semua kan. Sebelum ni kau kerja juga macam kerja bawa budak-budak sekolah dengan motor je macam tu lah kau kerja kan. Macam kerja-kerja guide pun kau pernah buat jugalah sebelum ni. Sekarang kau kerja dekat kedai kopi dekat Hospital Pulau Pinang. Sebagai serve orang tanya nak minum-minum apa semua lah. Memang kau rasa sedih lah dan jadi tak macam orang lain kan. Tapi kita terpaksa jugalah nak teruskan hidup juga, nak buat macam mana kena terpaksa juga, kena terima jugalah hakikat kan. Nur Syafinas perlu menyediakan makan minum suaminya terlebih dahulu sebelum keluar bekerja. Wanita berasal dari Kampung Melayu Pulau Pinang ini bekerja 6 hari seminggu bermula jam 9 pagi hingga 2 petang. Dia kawan baik saya lah. Dari lama dah saya kenal dia. Apa susah senang pun saya tolong dia lah. Jadi dia selalulah main kat saya. Apa-apa masalah saya kongsi bersama dengan dia. Suami dia sakit, jadi dia tolong saya bekerja kat sini daripada pagi sampai tengah hari. Lebih kurang seanggaran saya bagi kat dia 1 hari 30. Kau kenal sebab dia kawan kau, dia duduk satu kampung, satu flat dengan kau. Kau minta tolong kat dia lah. Kata kau ada kerja, kau nak kerja lah. Tu dia cakap, boleh lah. Dia cakap separuh masa je lah kau kerja kat sana sebab balik nak urus abang lagi apa semua kan. Memang rasa susah sikit lah, beban sikit lah sebab kau yang seorang nak fikirkan semua tanggungjawab kan. Tapi dia dah sakit, kau terpaksa lah kena kerja jugalah kan. Dia kena tabah menghadapi dugaan ni. Suami dia jadi macam ni, dia kena reda terima sahaja. Jadi apa-apa pun terima je lah, insya-Allah. Muhammad Zamri turut menerima bantuan kewangan sebanyak RM400 sebulan daripada Majlis Kanser Malaysia, Magna. Manakala Nur Syafinas pula adalah penerima sumbangan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, JKM, sebanyak RM220 sebulan. Saya pun dah kena penyakit sakit ni. Saya pun tak boleh cari nafkah, nak cari makan pun tak boleh dah. Jadi minta tolonglah Kak Ang. Tolonglah cari duit sikit lah. Saya pun tanya dia. Dah nak kerja. Aku pun tak mau pasang. Saya kesian. Saya bersyukurlah kepada Tuhan. Dia banyak membantu saya. Jadi saya harap dia takkan lupa lah. Sampai seumur hidup saya lah, saya takkan lupa kat dia. Sebelum berpindah ke rumah pangsa Padang Tembak, mereka menetap di rumah keluarga Nur Syafinas di flat Kampung Melayu, Pulau Pinang. Rumah pangsa satu bilik ini menjadi teduhan buat Muhammad Zamri dan isteri. Rumah ni rumah sewa, rumah PPR, sebulan RM90 lah. Kau dapat daripada kerajaan yang bagilah. Macam apa yang tu lebih kurang 100 lebih macam tu lah. Sebulan kau kena bayar lah.
Selain menjaga pemakanan, Muhammad Zamri tidak boleh menghadapi tekanan yang berat sekiranya dia mahu sembuh seperti sedia kala. Inilah rutin Nur Syafinas selepas pulang dari gerai jualan meluangkan masa bersama suami tercinta. Muhammad Zamri mulai sakit sejak setahun yang lalu. Walaupun diduga dengan masalah kesihatan, dia bertuah kerana mempunyai sokongan keluarga yang begitu kuat. Sedih lah. Tapi mereka bagi semangat. Semangat kat saya. Dia tak apa, ini semua dugaan Allah. Kena terima. Saya pun fikir-fikir. Betul juga kan. Mati semua di tangan dia. Kita kena tentu lah. Jadi saya pun fikir-fikir. Mula saya tak mau buat. Saya fikir masalah kan. Saya fikir baik kalau tak buat, dia makin membesar. Buat api lah. Terima api lah. Kini Muhammad Zamri bagaikan mendapat peluang kedua selepas mengalami kesan rawatan yang teruk. Jenazah tu dia keluar daripada hospital Betam. Lepas tu dia masuk balik di Pulau Pinang. Lepas tu dia duduk di hospital Pulau Pinang selama 14 hari. Dia tak boleh nak bangun, dia tak boleh nak apa, dia pakai pampers, apa semua. Selepas 14 hari baru dia dikeluarkan daripada hospital Pulau Pinang. Mula-mula doktor kata dia tak ada harapan lah sebab dia dah nazak apa semua kan. Kok saya minta adik-beradik semua, anak semua main lah. Dimasukkan hospital. Alhamdulillah lah dia, doktor buat rawatan tu dia sembuh balik lah. Kemo dengan radioterapi dah habis dah. Alhamdulillah pergi hospital, minta tolong kat adik-beradik dah main ambil sebab kami tak ada transport. Kami ada motor je kan. Kadang-kadang kalau hari yang mereka tak boleh tu, kami pergi dengan Grab lah. Terpaksa lah sebab nak buat rawatan kan. Kalau tak pergi dengan Grab, nak pergi dengan apa lagi kan. Kok kena terpaksa lah kena keluar untuk ni lah, untuk bekerja apa semua untuk nak hidup, nak makan apa semua kan. Saya pun dah kena penyakit sakit ni. Saya pun tak boleh cari nafkah nak saya kesian. Saya takkan lupa lah. Seumur hidup saya lah. Saya takkan lupa kat dia. Tangan yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Penaja utama bersamamu, Syarikat Faiza Sendian Berhad, berbesar hati menyantuni pasangan ini yang dihadiri oleh Pengurus Cawangan Utara, Meja Besara Setiapawira Muhammad Wazir. Hidup dia rasa tak boleh dengar. Mana ada ketumbuhan apa semua dulu lah, ketumbuhan tu. Saya rasa tak selesa. Jadi saya dalam kerja, saya rasa tak selesa, saya pergi hospital. Doktor kata, tak ada apa, hospital ada bigat, tak ada apa. Jadi saya pergi Betam. Pergi Betam. Ambil cek, saya tak ada kanser. Dia ada korek hidung, ambil sampel apa semua tu lah. Yang lebih macam mana keadaan anak ni lepas rawatan ni? Saya rasa alhamdulillah selesa sikit. Zabri, tujuan kami datang ni adalah untuk memberi sedikit sumbangan daripada Syarikat Faiza. Dengan harapan kami dapat membantulah Cik Zamri dan sekeluarga dengan sumbangan yang ada lah. Saya nak kenalkan yang ni lah. Bima Faiza ni sebenarnya boleh buat putu mayam. Putu mayam dengan simple saja. Rendam hanya dalam 6 ke 10 minit dalam air biasa. Lepas tu boleh kukus. Simple. Selain daripada buat putu mayam, yang tu pun boleh buat untuk goreng. Ini adalah buku supaya abang boleh baca, ambil inspirasi lah daripada Haji Faizal. Macam mana dia mula berniaga tu sampailah berjaya sampai sekarang lah. Okay, Cik Zamri, ini sebagai sumbangan daripada Cik Faizal. Semoga dapat membantu. Terima kasih kepada Cik Faizal. Terima kasih. Sama. Pihak Cancer Survivors Malaysia, CSM, antara badan sukarelawan yang sentiasa prihatin terhadap insan yang memerlukan bantuan, khususnya kepada pesakit bara. Mereka sudi mendengar dan memberi sokongan yang sewajarnya. Sebenarnya pihak Cancer Survivors Malaysia telah dihubungi oleh Puan Syafina sendiri pada bulan Mei. Ketika itu beliau memohon sekiranya dapat kita membantu meringankan beban kerana kos keuangan untuk keluarga ini berulang-alik. Suaminya memerlukan rawatan daripada Pulau Pinang nak berulang ke IPP Bertam yang agak jauh dan menukarkan kerana mereka tak ada kenderaan. Jadi ketika itu pihak Cancer Survivors Malaysia telah datang ziarah dan kita telah menyampaikan bantuan keuangan.
Okey, hari ini pihak Cancer Survivor Malaysia datang menziarah kerana kami dapat tahu kata Puan Syafina serta Encik Zamri baru berpindah rumah. Jadi kita tengok keadaan masih ada lagi kekurangan perabot tak beli lagi. Jadi kita belikan katil dan almari lah bagi keselesaan. Ya, mudah-mudahan boleh membantu. Sukar untuk bergerak membuatkan Muhammad Zamri jarang dapat keluar bersiar-siar. Di kesempatan ini, Cancer Survivor Malaysia CSM turut meluangkan masa membawa pasangan ini menikmati hidangan di Penang Golf Resort. Ya, banyak saya minta. Terima kasih banyak-banyak kat mereka. Mereka tolong saya buat yang terbaik untuk saya. Jadi saya bersyukur, alhamdulillah. Rawatan tu adik-beradik apa semua yang tolonglah. Adik-beradik sebelah suami lah bila mereka dapat tahu kami ni tak ada duit apa semua untuk buat rawatan kan. Mereka tolonglah sebuah sikit masalah kami kewangan ni semua dengan anak-anak dia pun ada yang tolong juga. Kau minta terima kasih banyak-banyak lah. Mereka yang tolong semua lah sampai last lah rawatan tu. Sepakat lah mereka cakap macam tu. Kita kau tolong jaga dia je, tengok dia je pasal dia sakit ni kan. Kau nak ucap terima kasih lah kepada siapa yang bagi sumbangan dan tolong keluarga kau ni. Kau minta terima kasih banyak-banyak lah siapa yang memberikan semua ni lah. Sesekali terlintas di fikiran Muhammad Zamri, apalah nasib keluarga ini andai kata dia pergi menghadap Ilahi terlebih dahulu. Reda dengan ketentuan saya ni. Saya minta mereka hidup dengan senang, taklah menyusahkan orang lain. Itu yang saya minta. Kau doakan suami cepat sembuh. Jangan orang kata murah rezeki lah, apa-apa bantuan yang orang bagi apa semua tu kira kau bersyukur lah, kau masih memerlukan lah. Kira kau doakan itu je lah yang terbaik lah juga untuk kami yang sekeluarga lah. Doa, minta saya sembuh, saya dapatlah seronok dengan anak-anak saya, bini saya, nak jadi seperti dulu balik lah. Minta macam tu. Walau sesukar mana ujian menimpa, Muhammad Zamri tetap bersyukur dia dianugerahkan isteri yang sentiasa berada di sisi di kala suka mahupun duka. Semoga suatu hari nanti dia dapat membahagikan suri hatinya buat selama-lamanya. Hulurkan tangan, ringankan beban. Bersamamu turut menyelami 7 keluarga dari 4 buah negeri. 1 keluarga dari negeri Johor, keluarga Siti Halimatus Saadiah Yusof. 2 keluarga dari negeri Perak, keluarga Jamri Abu Hassan. Dan keluarga Syahbudin Mat Isa. 3 keluarga dari negeri Kedah, keluarga Abdul Aziz Hassan. Keluarga Muhammad Zamri Abdul Kadir dan keluarga Cik Kalsum Abdul Rashid. Manakala keluarga Nur Asriza Mat Zain dari negeri Pahang. Hulurkan tangan, ringankan beban.